Ulil, Rumenta, Ahmad Sugianto, Muhammad Ali, Simaung, Bang J, Ferisan, Darapena, Bimbim, Agung Hardiansyah, Aulia Rahman, Auji, Aldi Aldriansa, dan semua rebahaners yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Max tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang polisi kawakan yang terpaksa berperang melawan sekumpulan gangster yang disokong oleh dua menteri korup. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua menteri korup yang sedang membahas karir politik mereka yang mulai terancam. Hal itu terjadi disebabkan oleh seorang wartawan yang mengetahui rencana mereka yang berniat untuk memonopoli dunia politik. Namun karena sudah berkoalisi dengan gangster terkuat di India, maka tak sulit bagi kedua menteri korup itu untuk menemukan sosok si wartawan. ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ మాత్రం మిస్సింగ్ రా తమ్మును బామ్మ ఇదును ఎతకు మంది Dia bernama Gani, sosok ketua gangster terkuat di India yang saat ini tengah mengadakan acara ulang tahun. Bersamaan dengan itu, dia menghabisi si wartawan demi menjaga reputasi kedua menteri tetap baik. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan dua anak dari ketua menteri korup tersebut. Ada Michael Sikchungkring dan Perasi Gondrong. Mereka berdua sengaja berada di sana untuk mengawasi Gani melakukan eksekusinya. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan tangan kanan si menteri bernama Narasima sedang membantai para penjaga dari seorang menteri jujur karena tak sefrekuensi dengan mereka. Bahkan ia juga mengancam akan menghabisinya jika beliau tidak mendukung partainya dalam pemilu nanti. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಸಾಯ್ತು ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Beralih ke kantor polisi suburban, kita akan diperlihatkan dengan seluruh anggota polisi yang tampak sedang sibuk mempersiapkan acara perpisahan inspektur mereka bernama Rahpanan yang akan segera pensiun dan digantikan oleh inspektur baru. Tapi di sana ada seorang anggota polisi bernama Dasa sempat meragukan kemampuan inspektur baru mereka sehingga Rahpanan menjelaskan latar belakang inspektur baru itu yang dianggap sebagai polisi paling tangguh, cerdas, dan lugas di antara polisi yang lain. ಒಂದೊಂದು ಸಂಹಾರದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಎಗರೋಗವನೆ ದಾಸ ತೀ Dan kisah akan berfokus pada seorang inspektur baru di distrik suburban bernama Arjun. Ia baru saja tiba di wilayah ini ditemani dengan sang ibu dan dijemput oleh seorang anggota polisi yang akan mengantarkan langsung ke rumah dinasnya, di mana kedatangannya ke sana disambut oleh dua orang gadis yang merupakan mantan anak didiknya sewaktu di pelatihan polisi dahulu. Thank you, sir. Sir, on selfie? Selfie. Bani. Ma'am, please, ನೀವು ಬನ್ನಿ. Saat sedang akan menunggu kedatangan Arjun itulah para polisi pun dihampiri oleh dua orang warga yang memberi laporan terkait anaknya yang hilang. Bukannya langsung membantu, para polisi koplok itu pun malah meminta mereka agar melapor saja ke kantor polisi yang lain. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ. Tak berserang lama, Arjun sampai di tempat para polisi itu berada, yang karena Arjun merasa capek, ia pun berniat langsung pergi ke rumah dinasnya untuk beristirahat. Namun baru saja beberapa meter meninggalkan sekumpulan petugas polisi, Arjun melihat mobil yang dikendarai oleh Michael dan Perak tanpa oleng dan ya, beruntung Arjun berada tak jauh dari lokasi dan langsung menghajar mereka berdua. Arjun pun membawanya ke kantor polisi untuk dimasukkan ke dalam sel. Meski sempat mendapat ancaman, Arjun sama sekali tidak menunjukkan raut wajah ketakutan sedikit pun. Dan justru sempat terjadi perdebatan antara Dasa dan Rapanan yang menganggap bahwa Arjun telah salah tangkap. Namun meski begitu, Rapanan tampak begitu santai menanggapinya. Tak lama, Arjun pun mendengar kabar terkait kekejaman dari para menteri yang dengan tega menghabisi atasan si petugas polisi yang mengantarkannya pulang. Bahkan istri si polisi pun juga ikut kena imbasnya dengan cara digantung di depan umum hanya karena menangkap salah satu keponakan menteri korup itu.
ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್. Kembali ke Dasa dan Rapanan yang kembali mendapati kondisi kantor sudah berantakan serta Michael dan Pera yang tidak ada di dalam selnya. Sontak hal itu membuat mereka semua panik dan langsung melakukan pencarian, tapi ternyata alangkah terkejut dan paniknya mereka semua saat mendapati Pera Michael sudah terbujur kaku tak bernyawa. Entah siapa pelakunya, yang pasti ini akan jadi masalah besar untuk kedepannya. ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗೈತೋ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಬಾ ಬನ್ನಿ. Tak lama setelah Rapanan menelpon, Arjun pun datang dan memastikan sendiri kondisi Michael dan Pera yang memang benar-benar sudah tewas. Saat sedang masih memikirkan tentang siapa pelakunya, muncullah para gangster yang bermaksud menyelamatkan mereka berdua dan... entah siapa Arjun sebenarnya, ia mampu mengalahkan puluhan anggota gangster hanya seorang diri, bahkan sampai membuat mereka lari terbirit-birit melihat kemampuan bertarung yang dimilikinya. Kejadian barusan langsung sampai ke telinga Narasima, sang tangan kanan si Menteri Korup. Ia pun dengan cepat menelpon kantor polisi yang dimaksud untuk menanyakan terkait siapa polisi yang sudah berani memenjarakan anak menteri. Namun ketika Arjun mengatakan jika dirinya adalah Max, Narasima pun seketika terdiam, gemetar mendengar nama tersebut. Bahkan nada bicaranya pun menjadi lemah lembut, meminta Arjun untuk melepaskan kedua anak menteri tersebut. ಸಿಂಹಾದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಜುನ್ ಮಹಾಕ್ಷ ಯಾಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ವರೆಗೂ ಸರ್ ಅಂತ ಏರಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹುಡುಗರಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಇಡಪ್ಪನು. Karena peperangan sudah terlanjur pecah, Arjun mau tidak mau harus menghadapinya. Ia mulai menyusun rencana sebaik mungkin untuk membuat kematian Michael dan Pera seolah-olah kecelakaan. ಹುಡುಗರು ಬಾಡಿನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಗಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗಳು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿ. ಓಕೆ ಸರ್. Saat sedang Atan menyusun rencana itulah komisaris polisi menelpon Rapanan dan menanyakan terkait Arjun yang membuat sedikit kekacauan. Yang ketika Arjun tengah mengobrol bersama Pak Komisaris, anggota polisi lain membereskan sisa-sisa kekacauan di kantor tersebut agar atasannya tak curiga dengan apa yang terjadi di sana. ನೋಡಿದ್ರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Pak Komisaris sendiri rupanya merupakan seorang informan atau orang dalam yang memberitahu situasi di kantor polisi kepada Narasima, dan ada kemungkinan beliau juga terlibat dalam bisnis ilegal kedua menteri tadi. ವಿಧಾನಸೌಧ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಾದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Tak ingin situasi ini semakin runyam, Arjun meminta dua orang petugas wanita agar memeriksa jalur masuk ke kantor polisi kalau masih ada anak buah Narasima berada di sekitaran sana. Sementara petugas yang lain diminta membawa jenazah kedua orang tersebut keluar dan menunggu sampai dirinya memberikan perintah membawanya ke hutan yang ada di belakang kantor polisi. Tak berselang lama, dua kelompok gangster datang mengepung kantor polisi sebagai upaya agar tak ada satupun petugas yang melarikan diri, di mana para petugas menjelaskan jika kelompok tersebut diduga bertanggung jawab atas semua kejahatan terselubung di kota ini, yang mana kelompok tersebut dipimpin oleh orang bernama Rupa yang disebut sebagai inspektur kejahatan dan dianggap lebih cerdas dari seekor anjing polisi dalam menangkap sebuah kasus. ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಕವರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇವನಿಂದನೇ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ ಸರ್. Dan inilah Rupa, ia baru saja tiba di kantor polisi dan melihat aktivitas para petugas yang tampak normal seperti biasanya. Kedatangannya ke sana adalah bertujuan menginvestigasi keberadaan Michael dan Pera. Rupa berhasil menemukan dan mengambil bercak darah yang tertinggal di atas lantai yang akan dia gunakan untuk melakukan tes DNA. Have you any Setelah mendapatkan sampel darah yang dibutuhkan,
Rupa berniat meninggalkan kantor polisi saat itu juga, namun karena di luar sedang hujan deras dan tak ingin darah ini hilang dari sepatunya, ia membatalkan niatnya untuk pergi dan terpaksa harus tinggal di sini sampai hujan reda. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ Dengan kecerdasannya, Arjun berencana mengulur waktu dengan mengizinkan Rupa tinggal di sini beberapa saat sampai hujannya reda, hingga ketika hujan sudah reda dan Rupa berniat pergi ke kantor polisi, inilah yang terjadi. Dalam keadaan marah karena berhasil dipermainkan oleh Arjun, Rupa yang sedari tadi ditelepon oleh Narasimha lantas menjelaskan jika memang benar kedua orang mereka ditahan dan diyakini telah dipukuli oleh Arjun. Kemudian Rupa meminta waktu sampai esok pagi demi memecahkan kasus ini dan meminta anak buahnya tetap berjaga di sini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. ನಾನಿನ್ನಾಳಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡು. Setelah Rupa pergi meninggalkan kantor polisi, Arjun meminta Dasa agar memeriksa kepergiannya, sementara dirinya akan mencoba berpikir menurut sudut pandang Rupa secara logis. Namun ia mengetahui jika Rupa telah melihat bekas peluru di dinding yang kemungkinan Gani akan datang ke kantor polisi sambil membawa seluruh pasukannya. ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಭಯ ಪಡಿಸಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ದೇವರಾಜನೂ ಅಲ್ಲ ರೂಪನೂ ಅಲ್ಲ ಸರ್. Saat sedang panik itulah ada seorang petugas polisi bernama Gopin pergi ke hutan belakang kantor dan ternyata ia merupakan seorang informan kelompok Gani dan telah memberi beberapa informasi. Mengetahui hal tersebut, Arjun langsung menyeret dan memasukkannya ke dalam sel. Karena tak ada pilihan lain selain memberikan perlawanan kepada Gani dan gengnya, Arjun kembali memutar otak dan menyusun rencana mengulur waktu sampai kedatangan tiba Gani ke sana, yang mana ia memutuskan membagi seluruh petugas menjadi 3 tim. Tim 1 mengulur waktu agar sebagian anak buah Gani mengejarnya. Tim 2 akan pergi membawa mobil milik Michael dan Pera ke sebuah bengkel, sedangkan tim terakhir akan bertugas memindahkan jasad 2 orang tadi ke suatu tempat. ಹೊರಗಡೆ ಕಣ್ಣಿಡಿ ಸರ್. ಅಣ್ಣ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. Benar saja, sebagian anak buah Gani mengejar mobil yang dikendarai Dasa dan demi rencananya berjalan lurus untuk memasukkan semua musuh ke salah satu pabrik, Arjun menyusul mereka agar dapat menghadang sebagian anak buah Gani dan inilah yang terjadi. Sementara itu, Dasa dan rekannya yang berhasil masuk ke pabrik dan dikejar oleh puluhan anggota geng mengalami sedikit kesulitan ketika hampir saja dihajar oleh mereka hingga tak lama. Ya, Arjun lagi dan lagi mampu mengalahkan seluruh anak buah Gani dengan mudah hanya seorang diri. Bahkan ia juga tak segan-segan memperingatkan Gani agar tak lagi mengganggu pihak kepolisian jika tak ingin semua anak buahnya dihabisi. ಜೀವಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಬಂದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚಾಕ್ತೀನಿ. ಏಯ್ ಯಾವ ಬೋಳಿ ಮಗನ ಹೇಳ್ದ ಬರಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Saat sedang akan menghubungi Gani itulah Arjun mendengar jika Rupa memberikan informasi kepada Gani yang mengatakan terkait mobil milik Michael yang berada di sebuah bengkel dan ternyata itu adalah bagian dari rencana Arjun yang sudah disusun secara rapi. ರೂಪ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರ ನಂಬರ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಪಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದೇನು. Selesai dengan Gani, Arjun mendapat informasi mengenai kedua mayat orang itu yang ternyata ada di mobil milik mereka sendiri yang berada di sebuah bengkel. Sontak hal itu membuat Arjun harus kembali memutar otak agar Rupa tak mengetahui jika di dalam bagasi mobilnya ada mayat Michael dan Pera. ಸರ್, ಈ ಮುಟ್ಟಾಳ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಪಂಚರ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾರ್ ಡಿಕ್ಕಿಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸರ್. Singkat cerita, tepat jam 1:30 dini hari, Arjun meminta Dasa agar pergi menuju bengkel secara diam-diam untuk mengetahui situasi di sana dan terus memberikan kabar terkini kepadanya. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಇಂಚ್ ಬೈ ಇಂಚ್ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಸರ್.
Sementara itu, 2 orang warga yang masih mencari anaknya bertemu dengan si istri Rapanan yang diketahui sedang sakit dan hendak pergi ke suatu tempat di mana istri Rapanan yang berniat membawa Pak Sutri ini pergi ke rumah sakit karena diketahui si pria kelelahan, kemudian akan pergi ke kantor polisi suburban demi memberikan laporan kehilangan. Arjun mendapat telepon dari Dasa yang memberitahu bahwa Gani juga berada di bengkel serta informasi mengenai si pemilik bengkel yang membuka bagasi mobil tersebut. Namun beruntung, si pemilik bengkel merahasiakan apa yang dilihatnya barusan. ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯಾ? Mengetahui jika seluruh anggota keluarga para petugas ini dalam bahaya, Arjun meminta mereka untuk menelpon keluarga masing-masing agar segera pergi ke rumah sakit dan tinggal di sana beberapa saat sampai situasi kondusif. Ia sendiri menelpon sahabatnya yang bekerja di rumah sakit tersebut agar menjaga keluarga para polisi tetap aman. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೀನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸುಕುಮಾರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಜುನ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಬಾಯ್. Di tengah situasi genting, Arjun mendapat telepon dari si ibu yang memberi kabar mengenai ada orang yang menggedor pintunya. Mengira jika itu adalah anak buah Gani, Arjun salah besar karena ternyata mereka hanyalah warga lokal yang mencari keberadaan si pemilik rumah, sehingga Arjun meminta si ibu agar menghampiri mereka dan memberikan teleponnya untuk meminta bantuan agar segera membawa si ibu ke rumah sakit. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಅಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾ. Tepat jam 3 Januari, Arjun kembali mendapat telepon dari Dasa yang memberitahu jika kemungkinan Gani dan Rupa sedang merencanakan sesuatu dan meminta Rapanan agar mengabari keluarga Gopin supaya pergi ke rumah sakit demi menjauhkan diri dari bahaya. Namun rupanya hal itu sia-sia karena ternyata keluarga Gopin sudah diculik oleh anak buah Gani dan sedang ada dalam bahaya. ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? Tak lama, Arjun kembali mendapat informasi dari Dasa yang memberitahu Gani dan anak buahnya yang pergi dari bengkel tersebut, sehingga dengan cepat Arjun mengajak Rapanan pergi bersamanya. Tanpa sadar, ada salah satu anak buah Rupa yang berhasil menyusup ke mobil yang mereka tumpangi. Benar saja, anak buah Rupa yang diam-diam menumpang terus memberi kabar kepada Gani mengenai kemana arah Arjun pergi, hingga pada akhirnya Arjun menyadari jika ada seorang penyusup yang bersembunyi di belakang mobilnya, sehingga ia kembali menyusun rencana agar dapat mengecoh Gani serta antek-anteknya dan pergi menuju ke wilayah kekuasaan Gani. ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವೀರ ಮೈಕಲ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್, Sesampainya di wilayah kekuasaan Gani, Arjun meminta Rapanan mengendarai mobil ini pergi menuju ke sebuah pabrik, sementara dirinya akan berjalan kaki menyusuri tempat ini sambil terus menghubungi petugas yang lain agar tetap mengikuti perintahnya. Arjun yang saat ini sedang menyusup diikuti oleh puluhan anak buah Gani yang terus membuntuti kemana arahnya pergi. Bahkan Gani mengirim ratusan anak buahnya untuk mengejar Arjun tanpa sadar jika Arjun sudah membaur bersama warga sekitar dan siap untuk menerkam mereka sehingga tak butuh waktu lama, Arjun mampu melumat habis puluhan anak buah Gani. Bahkan ia juga berhasil menyelamatkan keluarga Gopin yang tengah dalam bahaya tersebut. Ketika waktu menunjukkan jam 4 pagi, Rapanan akhirnya berhasil sampai di salah satu pabrik, disusul oleh Rupa serta antek-anteknya yang langsung masuk ke dalam area pabrik. Melihat ada celah dan kesempatan, Dasa yang juga berada di sana berusaha mengambil jasad Michael dan Perak. Namun hal tersebut diketahui oleh salah satu anak buah Rupa. Beruntung, Dasa dengan cepat membungkamnya dan langsung membuangnya ke salah satu lubang. Dalam pabrik sendiri, Arjun datang di balik kegelapan layaknya seorang John Wick. Ia sudah siap membantai seluruh anak buah Rupa yang berada di sana, sehingga inilah yang terjadi.
Sepulangnya ke kantor, semua petugas polisi dikejutkan dengan kedatangan istri Rapanan yang diketahui sedang sakit. Yang mana si istri memberitahukan alasan kedatangannya ke sana untuk memberikan laporan mengenai anak dari Pak Sutri ini yang diduga telah menghilang. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಇವ್ರ ಮಗಳ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸರ್ Menyadari Rapanan telah berbohong, Arjun lantas mendesaknya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, di mana Rapanan menjelaskan jika memang benar ialah orang yang telah menghabisi Michael dan Vera. Hal itu sengaja dilakukan karena dirinya merasa tertega dengan seorang wanita yang menjadi korban kebiadaban dua orang tersebut. Rapanan sendiri merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya karena ini baru pertama kali ia lakukan selama hampir 37 tahun menjabat sebagai seorang polisi jujur. Bahkan kejadian ini pun spontan dilakukan atas dasar kemanusiaan yang tinggi dan alasan kenapa Rapanan tak melaporkannya kepada Arjun karena tak ingin membiarkan sang istri hidup sendirian sebab mereka tak dikaruniai anak. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾರು ಸಾರ್ಗತಿ. Di sisi lain, Rupa yang berada di wilayah Gani memeriksa mobil milik Michael dan mendapat ada bercak darah di bagasinya. Ia menduga jika darah itu adalah milik Michael karena pernah menemukan bercak darah yang sama ketika berada di kantor polisi. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ್ದೆ Tak lama, Gani dihampiri oleh Gopin yang notabene adalah informannya, namun kedatangannya ke sana malah langsung dihajar oleh anak buah Gani karena tak membuka mulut tentang keberadaan Michael, hingga pada akhirnya Arjun menghubungi mereka dan memberi peringatan agar membawa para menteri korup ke hadapannya sekaligus menantang Gani agar segera datang ke kantor secepatnya mungkin dengan membawa seluruh anak buahnya. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ. Arjun yang tak ingin melibatkan anggotanya berencana akan melawan Gani dan antek-anteknya seorang diri dan membiarkan seluruh petugas untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun mereka malah ingin tetap berdiri di belakang Arjun karena merasa jika Arjun sudah melakukan segalanya demi martabat kepolisian. ಇದು ನನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಯುದ್ಧ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅವ್ರು ವಿಲವಿಲ ಅಂತ ಒತ್ತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Setelah mendengar jika semua anggotanya siap membantu, Arjun langsung menyusun rencana untuk menghadapi Gani dan seluruh anak buahnya, kemudian menjadikan kantor polisi sebagai medan perang. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಪ್ ಮಾಡೋಣ. Sementara anggotanya yang sibuk mempersiapkan peperangan, Arjun pergi ke hutan belakang menggunakan bis yang terparkir di kantor sambil membawa jasa dua orang yang Gani cari. Seiring anak buah Gani berdatangan mengepung kantor, ia juga menjalankan aksinya dengan meledakkan sebuah jembatan yang bersamaan dengan ledakan di kantor polisi. Yo, Arjun mampu mengalahkan puluhan bahkan ratusan anak buah Gani seorang diri. Kemudian ia bergegas menuju ke kantor polisi untuk membantu anggotanya yang mulai kewalahan sehingga di tengah peperangan yang masih berlangsung, Arjun sempat terpojok ketika bis yang dikendarainya terjungkir, namun ia kembali bangkit untuk menghabisi puluhan anak buah Gani yang tersisa.
Pada akhirnya, Arjun berhasil mengalahkan Gani serta anak buahnya dan didatangi oleh kedua menteri. Korup yang dimaksud sempat ingin dihabisi oleh para menteri itu. Beruntung ada 2 kamera drone yang merekam kejadian barusan, di mana kedua menteri itu langsung diberhentikan dari jabatannya saat itu juga dan digelandang ke kantor polisi atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Setelah berhasil memenjarakan kedua orang menteri korup tersebut, Arjun memberikan pernyataan di hadapan pers mengenai keberhasilannya itu ditemani Pak Komisaris dan Rapanan yang memberikan sedikit penuturan kepada awak media. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಬುಡಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ನುಗ್ಗದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. Selesai wawancara, Pak Komisaris mengatakan jika Arjun akan mendapatkan penyelidikan karena kasus ini telah menyeret 2 orang menteri, namun Arjun malah balik mengancamnya dengan mengatakan jika ia telah mendapatkan bukti keterlibatan Pak Komisaris dalam kasus kejahatan 2 menteri ini. Ketika semua sudah selesai, Arjun lantas menghampiri seluruh anggotanya dan menyambangi si gadis yang telah diselamatkan oleh Rapanan, yang mana Arjun diminta untuk menghabisi kedua orang itu agar tak ada para gadis yang menjadi korban, tanpa semua orang sadari jika Arjun telah memasukkan mereka ke dalam sebuah mobil tangki yang beberapa waktu ditahan di kantor polisi. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terkadang kita harus rela berbuat tidak baik hanya demi menegakkan keadilan dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab seperti Arjun yang dengan terpaksa berbuat kejahatan hanya demi menegakkan hukum karena ulah dari 2 orang menteri yang menyalahgunakan kekuasaan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.